Hai, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke Virtual Venture Vacation. Nama saya Chua Eng Han. Hari ini saya akan membawa tuan-tuan dan puan-puan ke satu bangunan yang paling masyhur, yang paling terkenal di dunia, di Malaysia juga, iaitu bangunan kembar ataupun lebih dikenali sebagai KLCC. Bangunan KLCC ini sebenarnya adalah ikon Malaysia. Maknanya bila orang melihat saja bangunan kembar ini sudah pastinya mereka tahu ini adalah bangunan di Malaysia. Jadi bangunan ini sebenarnya terletak di Jalan Ampang. Jalan Ampang ni sememangnya mengikuti sejarah dari awal lagi. Ianya sememangnya adalah satu tempat di mana banyak sekali pelombong-pelombong Cina yang melembung biji timah di sana, ya. Sebab itu tempat ini sememangnya adalah tempat di mana paling orang tahu lokasi ini. Jadi dahulu kala sebelum pembinaan bangunan kembar ini, kawasan ini merupakan satu kelab lumba kuda Selangor dahulunya, ya. Jadi sememangnya Tun Dr. Mahathir merupakan orang yang telah mencadangkan pembinaan bangunan kembar ini, ya. Kenapa Tun Dr. Mahathir mahu membina bangunan kembar ini, ya? Mengikutnya dia telah mengatakan yang Malaysia adalah negara yang paling kurang dikenali di antara negara-negara di Asia Tenggara. Kerana sememangnya satu waktu dahulu bila kita katakan kita ni orang-orang Malaysia, ramai orang-orang luar negara tertanya-tanya asal usul negara Malaysia ini, tetapi dengan pembinaan bangunan kembar ini sekarang orang di dunia telah mengenali Malaysia, ya. Jadi KLCC adalah untuk dunia mengetahui yang Malaysia adalah sebuah negara Islam yang moden. Sememangnya Malaysia merupakan negara Islam yang antara yang paling moden di dunia ini, ya. Jadi Tun Dr. Mahathir berharap dengan menggunakan tempat yang awalnya tempat lumba kuda ini, dia dapat menukarkannya sebagai satu bangunan kembar, kemudiannya dan mempunyai konsep kota di dalam kota. Kerana sememangnya nak dikatakan kawasan ini sangat luas, tidak juga, ya. Jadi dia berharap terdapat satu kota, iaitu kota metropolitan yang terletak di dalam kota Kuala Lumpur juga, ya. Jadi sememangnya bangunan ini sangat-sangat unik dan pembinaannya ataupun ianya direka oleh seorang arkitek yang terkenal di dunia yang berada di US, namanya Caesar Pelli, ya. Sebenarnya dari awal lagi Caesar Pelli memangnya mahu mereka ciptakan satu bangunan kembar untuk Malaysia. Dia telah memberikan pelbagai jenis cadangan kepada Tun Dr. Mahathir, tetapi Tun Dr. Mahathir masih lagi tidak puas hati dengan cadangan Caesar Pelli. Kemudiannya Tun Dr. Mahathir sendiri kemudiannya menggunakan dua keping kertas segi empat sama, kemudiannya dilapik dan dicadangkan kepada dia, mencadangkannya kepada Caesar Pelli, kenapa? Kerana sememangnya bila lapik dua kertas segi empat ini, ia merupakan satu bintang. Kemudiannya bintang ini merupakan salah satu design, salah satu reka bentuk Islam di mana ia adalah simbol untuk terurus dan harmoni. Jadi dengan menggunakan idea atau cadangan Tun Dr. Mahathir ini, Caesar Pelli telah mereka cipta bangunan kembar ini. Tetapi mengikutnya jikalau bangunan ini merupakan bintang, sudah pastinya terdapat banyak sudut-sudut
yang akan merugikan kawasan tanah. Jadi untuk penggunaan maksimum penggunaan tanah, ya, maka Caesar Pelli telah menambahkan separuh bulatan kepada setiap sudut pada bintang ini agar ia dapat memaksimumkan kawasan tanah, penggunaan tanah ataupun kawasan di bangunan kembar ini. Ya, jadi pada awalnya sememangnya ya Caesar Pelli telah mencadangkan agar KLCC ini ketinggiannya adalah 427 meter tinggi. Ya, kemudiannya pada mesyuarat itu ya dengan tiba-tiba Tun Dr. Mahathir bertanya kepada Caesar Pelli ya perbezaan ketinggian bangunan ini dengan bangunan yang paling tinggi di dunia iaitu di Amerika, Sears Tower ataupun dikenali sebagai Willis Tower sekarang ni ya. Bangunan ini ketinggiannya adalah 442 meter. Jadi Tun Dr. Mahathir telah ya mencadangkan agar Caesar Pelli menukarkan ya rekaan Caesar Pelli ini agar bangunan ini dijadikannya sebagai bangunan yang paling tinggi di dunia. Jadi Caesar Pelli pun setuju dan telah direka cipta agar bangunan ini mempunyai ketinggian sebanyak 451.9 meter tinggi. Ya, jadi projek ini telah dimulakan pada tahun 1993. Ya, jadi di dalam rancangan pembinaan projek ini ya bangunan ini harus disiapkan dalam tempoh 6 tahun. Ya, kenapa dalam waktu yang singkat segitu ya? Kerana jikalau tidak disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan ya, cuba bayangkan ya kerugian RM700,000 sehari ataupun bersamaan dengan RM5 juta seminggu. Oleh sebab itu, ya, operasi pembinaan keseluruhan projek ini ya sememangnya adalah 24 jam tanpa berhenti. Ya, oleh kerana tersangat ya mahukan tempat ini dibina secepat mungkin juga ya, sudah pastinya Tun Mahathir juga ya tersangat mahu ya melihat projek ini agar disiapkan secepat mungkin. Jadi Tun Mahathir juga ya telah memasangkan satu teleskop di Galeri Seri Perdana ya. Jadi jikalau tuan-tuan dan puan-puan ada melawat ke Galeri Seri Perdana ya, nanti akan terlihat satu teleskop di beranda di bangunan ini iaitu di tingkat atas ya. Jadi tuan-tuan puan-puan akan tertanya-tanya sebenarnya ya teleskop ini menghala ke KLCC. Ini agar ya Tun Dr. Mahathir senantiasa hari-hari dapat lihat ya proses pembinaan untuk KLCC ini ya. Jadi KLCC ini sememangnya mempunyai dua menara. Menara satu adalah dibina oleh orang-orang Jepun iaitu Perbadanan Hazama dan kemudiannya menara dua dibina oleh orang-orang Korea iaitu Kejuruteraan dan Pembinaan Samsung. Maknanya ya menara satu dibina oleh orang Jepun dan menara dua dibina oleh orang-orang Korea ya. Sewaktu pembinaan keseluruhan proses ini sememangnya ya pembina ini telah menempuhi pelbagai jenis cabaran ya. Jadi di sini ya saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan cabaran-cabaran yang pembina-pembina itu telah menempuhinya ya. Dan cabaran pertama sekali ialah tanah di kawasan pembinaan ini sememangnya mereka tidak survey dengan menyeluruh ya, tidak menjadikan mencari tanah-tanahnya ya
Jadi sewaktu designer ataupun jurutera struktur Charlie Thornton mengkaji tanah di sini, mereka telah mendapati sebenarnya salah satu kawasan tanahnya sebenarnya adalah tanah yang lembut. Jadi jikalau diteruskan keseluruhan projek ini, sudah pastinya salah satu bangunan itu akan serong. Jadi jurutera ini telah mencadangkan agar bangunan ini dipindahkan sejauh 60 meter daripada tempatnya. Jadi cabaran kedua adalah konkrit digunakan, bukannya besi untuk pembinaan bangunan kembar ini. Kenapa menggunakan konkrit? Ini adalah kerana sememangnya kebanyakan bangunan-bangunan cakar langit di dunia ini sememangnya dibina menggunakan besi, tetapi Malaysia tidak mempunyai begitu banyak besi. Jadi boleh dikatakan bahan yang paling sesuai sekali untuk pembinaan bangunan adalah konkrit yang menggunakan simen. Jadi oleh sebab itu mereka telah mengkaji, telah menghantar tanah-tanah di tempat itu, dihantar ke Amerika, dan kemudiannya mereka cipta sejenis simen yang baru di mana silika dicampurkan dengan simen agar ia mempunyai dua sebab. Yang pertama, agar ia dapat menjadi kebal ataupun lebih mampat agar ianya dapat menampungi berat bangunan ini. Dan selain daripada itu, yang kedua, simen ini memangnya ianya akan membeku secepat mungkin. Jadi dengan setelah mereka cipta simen ini, bila waktu projek ini dimulakan, mereka juga menempuhi cabaran ketiga, iaitu sememangnya Malaysia yang beriklim khatulistiwa ini terdapat ribut petir setiap petang. Biasanya selepas 3 petang sudah pastinya terdapat hujan monsun yang sangat lebat sekali. Jadi jikalau terdapat ribut petir ini, sudah pastinya simen-simen ini tidak akan beku secepat mungkin. Jadi oleh itu, seperti yang dikatakan tadi, simen ini telah dicampurkan dengan silika agar ianya dapat dibekukan secepat mungkin. Jadi agar tidak bercampur aduk dengan air hujan, maka sewaktu proses simen ini dituang, mereka telah membina kemah untuk menutupi keseluruhan kawasan ini. Jadi sememangnya kemah ini adalah antara kemah yang paling besar sekali atau paling luas sekali di dunia. Jadi cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, mereka telah menuang simen ini tanpa berhenti selama 52 jam, dan betapa banyaknya simen telah digunakan untuk pembinaan bangunan kembar ini. Jadi satu lagi cabaran yang mereka telah menempuhinya ialah sewaktu pembinaan, mereka telah mendapati menara yang pertama, menara satu telah sengit, telah condong. Jadi di tingkat 72, menara satu telah sengit ataupun condong. Jadi yang jurutera orang-orang Jepun terpaksa berhenti. Mereka terpaksa berhenti agar orang-orang Korea dapat membina bangunannya itu. Mereka telah mendapati daripada pengajian, sememangnya jikalau bangunan pencakar langit ini, jikalau mau dibina lurus agar 90 darjah ke langit,
ya, ianya memang akan membuai, ya, memang akan condong sedikit juga, ya. Jadi untuk agar ia dapat menyokong bangunan yang pertama agar tidak condong, ya, mereka mendapati jikalau ya mereka membina jambatan ya agar jambatan ini akan menampungi kekuatan bangunan yang pertama, ya. Jadi cabaran kelima sebenarnya adalah pembinaan jambatan juga. Kenapa? Kerana sememangnya jambatan ini tidak boleh dibina terus di atas langit, kerana jambatan ini terletak di pertengahan kedua-dua bangunan ini, ya. Jadi di kedua-dua menara ini sememangnya di pertengahannya, ya, angin bertiup dengan kencang sekali, ya. Oleh kerana tekanan angin yang kuat, maka jambatan ini sememangnya tidak boleh dibina terus di atas langit begitu sahaja, ya. Seperti yang Tun Dr. Mahathir cadangkan, siapa yang dapat siapkan bangunannya dahulu, maka projek jambatan itu akan diberikan kepada syarikatnya. Sebab itu Korea ya telah menyiapkan bangunannya, ya, maka jambatan ini telah diberikan kepada Korea. Jadi jambatan ini sebenarnya dibina di Korea, kemudiannya ia import masuk ke Malaysia, kemudiannya dipasang semula, ya. Dan sebenarnya ya projek pembinaan jambatan ini sangat unik juga kerana jambatan ini sebenarnya digalas dengan berbola, ya, agar bila angin bertiup kencang, jambatan ini akan berbuai mengikut arah langit, arah angin sebenarnya, ya. Jadi ini adalah sangat unik, ya. Dan kemudiannya ya, cuba bayangkan keseluruhan jambatan ini beratnya adalah lebih kurang 400 tan, ya, di mana jambatan ini sebenarnya adalah lebih berat daripada kapal terbang 747, ya. Oleh kerana keberatan ini, ya, ia menggunakan 16 jet hidrolik untuk menaikkan jambatan ini, ya. Dan dengan tidak disangka, ya, sewaktu pembinaan ataupun menaikkan jambatan ini, ya, sekali lagi, ya, jurutera di situ telah menempuhi cabaran, ya, yang agak getir sekali, iaitu telah menempuhi hujan ribut dan petir dan telah menyambar 3 kali. Oleh itu, ya, sememangnya rancangannya adalah menggunakan 20 jam tetapi telah menggunakan 30 jam untuk menyelesaikan pemasangan jambatan ini. Sememangnya jambatan ini, ya, terletak di pertengahan kedua-dua bangunan ini, ya. Ia mempunyai 2 tingkat sebenarnya, ya. Tingkat 41 dan tingkat 42. Tingkat 41 boleh dilawati, di mana tingkat 42 itu sebenarnya adalah, ya, di mana kalau terjadi, ya, apa-apa kemalangan, maka penghuni-penghuni bangunan dapat, ya, melarikan diri mengikut tingkat ke-42 ini, ya. Jadi jikalau tuan-tuan dan puan-puan mahu melawat jambatan angkasa ini, ya, sebenarnya ia dibuka kepada orang-orang luar, orang-orang awam, ya, daripada Selasa hingga ke hari Ahad, kerana sememangnya setiap hari Isnin ianya cuti ataupun ditutup, ya. Jadi ia dibuka dari jam 9 hingga 5 petang, ya, dan waktu takhir untuk melawatnya adalah jam 4:30 petang. Dan ini adalah kadar masuk untuk tiket-tiketnya, ya, daripada kanak-kanak hingga ke dewasa. Dan, ya, tempahan memang dia diperlukan, ya, jikalau tuan-tuan dan puan-puan mahu membeli tiket ini. Dicadangkan kalau mahu boleh membelinya mengikut online ataupun talian seperti
ya website yang telah saya paparkan di sini, ya. Jadi jikalau tuan-tuan membelinya dengan talian sememangnya adalah lebih mudah. Tetapi ya tuan-tuan dan puan-puan tolong ambil perhatian, setiap hari cuma 1,200 tiket ditawarkan setiap hari, ya. Jadi biasanya jikalau orang-orang itu tidak menempah tiketnya, ya, dan secara langsung pergi untuk membeli tiket, biasanya kena beratur panjang, bermula daripada jam 8.30 pagi dan biasanya ya tiket telah habis dijual pada jam 11 pagi, ya. Jadi untuk menghindarkan agar tiket itu habis, ya, jadi bagaimana cara-caranya membeli tiket? Yang pertama seperti yang telah dikatakan, boleh langsung ke KLCC dan beratur dan membeli tiket. Yang kedua, ya, tanpa melalui talian dengan penghantaran tiket, ya. Dan yang ketiga adalah cara yang paling baik sebenarnya tetapi lebih mahal, iaitu melalui agensi pengembara, ya. Kenapa lebih mahal? Kerana ya sememangnya agensi ini akan menghantar tiket kepada pelancong-pelancong dan selain daripada itu agensi ini juga memberikan perkhidmatan pengangkutan daripada hotel sampai ke KLCC dan juga tourist guide ataupun pemandu pelancong, ya. Jadi sememangnya cara ini adalah cara yang paling baik sekali, ya, untuk membeli tiketnya, iaitu membeli tiket daripada agensi pelancongan. Kerana ya jikalau membeli tiket secara ini, ia dapat mengelakkan beratur panjang ataupun tiket habis dibeli. Jadi sebenarnya bila anda telah membeli tiket ini, ya, anda boleh mempunyai 3 jenis lawatan sebenarnya, ya. Yang lawatan pertama adalah ke jambatan itu, iaitu di tingkat 41. Kemudiannya, ya, lawatan yang kedua adalah sampai ke tingkat 86, ya, di mana anda boleh mengelilingi bangunan ini dan melihat suasana keadaan di Kuala Lumpur. Jadi yang ketiga adalah ya anda boleh sampai ke tingkat 83 di mana mempunyai paparan digital agar anda lebih memahami atau mengenali bangunan KLCC ini, ya. Jadi selain daripada itu, ya, pembinaan ini termasuk ya struktur menara kembar ini juga termasuk mercu pada yang terletak di atas sekali di bangunan kembar ini. Jadi mercu ini sebenarnya ya ketinggiannya adalah 60 meter ataupun 15 tingkat, ya. Sebab itu ya bila sebenarnya bangunan ini disiapkan pada tahun 1996 dan bila Malaysia mahu mengisytiharkan bangunan ini adalah bangunan yang paling tinggi di dunia, ya, sudah pastinya ramai arkitek telah mencabari ya Malaysia dan telah mengatakan bangunan ini tidak boleh diumumkan sebagai bangunan yang paling tinggi di dunia kerana mercunya sahaja mempunyai 60 meter dan mercu ini seharusnya tidak boleh dikira masuk pada ketinggian bangunan ini. Kemudiannya ya sudah pasti kerajaan Malaysia telah merayu dan kemudiannya ya arkitek di dunia ya telah bermesyuarat dan setuju yang sememangnya mercu ini boleh dikira sebagai sebahagian daripada bangunan ini. Sebab itu ya ketinggian bangunan ini adalah 451.9 meter dan telah diisytiharkan sebagai bangunan yang tertinggi di dunia. Dan pada tahun 1999, Tun Dr. Mahathir telah meresmikan bangunan ini. Dan tuan dan puan-puan boleh lihat ya pada di sini sewaktu bangunan kembar ini ya di waktu malam bila telah dinyalakan lampunya, ia terang benderang seperti batu permata di angkasa,
ya. Jadi bangunan ini adalah 88 tingkat, ya, dan ianya mempunyai ketinggian 451.9 meter tinggi, dan sehingga ke hari ini sememangnya bangunan kembar ini adalah bangunan kembar yang paling tinggi di dunia, ya. Jadi bangunan ini ya mempunyai dua menara. Menara satu adalah ya penghuninya adalah daripada syarikat tempatan iaitu Petronas. Kemudiannya yang kedua adalah penghuninya adalah Huawei, iaitu salah satu syarikat telekomunikasi yang terkenal di dunia juga. Jadi bagaimana ya tuan-tuan dan puan-puan boleh mengenali sama ada bangunan ini adalah menara satu atau menara dua, ya. Cara yang paling senang adalah mengenali bangunan yang pada kanan ini, ya. Bangunan yang kanan ini adalah bangunan Maxis, bangunan telekomunikasi tempatan yang terkenal, ya. Jadi di atas bangunan Maxis, menara Maxis ini, ya, ia mempunyai jam digital, ya. Jadi di sebelah tepi ataupun di sebelah kiri bangunan Maxis ini itu adalah menara kedua, ya, iaitu bangunan kembar KLCC ini. Ya, jadi bila bangunan ini telah siap, sememangnya bangunan ini adalah pelaburan hartanah awam ataupun swasta yang terbesar di Malaysia, di mana ya kos pembinaannya mencecah 2.8 bilion ringgit. Ya, jadi setelah siap, ya tuan-tuan dan puan-puan boleh menghabiskan hari sepenuhnya di KLCC, ya. Jadi di sini saya akan mengesyorkan atau mencadangkan agar tuan-tuan dan puan-puan bila ada masa lapang boleh ke tempat-tempat yang saya cadangkan di sini, ya. Jadi yang pertama pusat membeli belah Suria, ya, kemudiannya Petrosains, Taman KLCC, Masjid Asyakirin, dan kemudiannya Aquaria. Jadi tempat membeli belah shopping iaitu di Suria KLCC. Jadi sememangnya ini adalah tempat berbelanja yang boleh dikatakan yang paling popular sekali di Kuala Lumpur. Kemudiannya di tingkat Suria KLCC ini juga mempunyai Petrosains, ya. Jadi jikalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai anak-anak kecil, ya, dan mau menambah pelbagai jenis ilmu pengetahuan, sudah pastinya tempat ini ya saya cadangkan agar ya anak-anak lebih mengenali bagaimana ya petroleum telah dilumbung, ya, dan asal usulnya petrol sebenarnya, ya. Dan selain daripada itu, sememangnya shopping ini adalah antara yang terkenal di Kuala Lumpur, di mana ianya mempunyai pelbagai jenama antarabangsa, umpamanya Gucci, LV, Versace, Fendi, Prada, Bali, ya, dan lain-lain, ya. Dan juga ya jenama tempatan Malaysia juga, antara yang terkenal jenama tempatan seperti Jimmy Choo, Vinci, Bonia, Habib, Royal Selangor, Tomei, ya. Jadi jikalau tuan-tuan dan puan-puan berada di bangunan ini, ya, sewaktu membeli belah shopping kan, ya, sudah pasti jikalau mau beristirahat untuk mendapatkan makanan, ya, restoran yang saya cadangkan adalah Madam Kwan, ya. Boleh dikatakan ya makanan yang paling terkenal di sini adalah makanan nasi lemak dan juga nasi bujarinya. Kemudiannya restoran yang kedua yang saya cadangkan untuk dan puan-puan, ya, sudah pastinya Penang, ya, sangat-sangat terkenal dengan makanannya, ya. Tidak perlu ke Pulau Pinang tetapi terdapat Little Penang, ya, iaitu restoran yang sangat terkenal di KLCC juga, ya. Jadi di KLCC, iaitu di kawasan belakang bangunan kembar ini sebenarnya terdapat satu taman, ya. Jadi cuba bayangkan ya bagaimana Malaysia ya sangat-sangat mementingkan alam sekitar,
di mana kita juga mempunyai satu taman di pertengahan pusat bandar Kuala Lumpur. Ya, jadi di taman ini ya sebenarnya taman ini telah dicipta oleh seorang arkitek taman yang terkenal di dunia iaitu Roberto Bulmax. Ya, dia telah menggunakan teknologi yang paling moden. Ya, jadi bila tuan-tuan dan puan-puan berada di taman mungkin akan melihat terdapat pelbagai jenis pokok-pokok yang telah ya berusia sangat tua. Ya, tetapi kenapa mereka nampaknya tersangat terkurus? Ini adalah kerana ya sememangnya 23 daripada pohon pokok-pokok tua ini sebenarnya telah dipindahkan daripada Kelab Lumba Kuda Selangor ni. Ya, mereka menggunakan cara teknologi yang paling moden di mana ya pokok-pokok ini sebenarnya dicabut ke atas, kemudiannya dipindahkan, kemudiannya ditanam. Ya, ia menggunakan teknologi yang sangat-sangat moden. Ya, dan sudah pastinya ya di belakang bangunan kembar ataupun di belakang pusat beli belah Suria ini, tuan-tuan dan puan-puan akan lihat ya sebelah waktu malam Taman Simfoni ini ya sememangnya sangat cantik sekali pancuk airnya, ia mengikuti buaian muzik yang sangat-sangat cantik ya. Dan tuan dan puan-puan, jikalau tuan-tuan dan puan-puan mahu ya mengambil gambar dengan lokasi yang sangat baik ya, dicadangkan ya tuan-tuan puan-puan mungkin berjalan kaki sejauh mungkin 5 minit sahaja daripada Suria KLCC melalui taman ini. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan akan lihat pada jambatan ini ya. Jadi ini adalah lokasi yang paling sesuai di mana menggunakan apa jenis sahaja kamera, tuan-tuan puan-puan pasti dapat mengambil gambar bangunan kembar ini dengan ketinggiannya keseluruhannya ya. Jadi di dalam taman ini juga mempunyai satu kolam di mana ramai sekali orang-orang tempatan ya ataupun kanak-kanak bermain air ya. Dan selain daripada itu ya di sini juga mempunyai satu tempat permainan kanak-kanak yang berwarna-warni. Dan sebelah petang sudah pastinya ya ramai orang juga akan berjogging di taman ini juga ya. Dan berdekatan dengan KLCC ya sejauh lebih kurang 500 meter ya terdapat satu pusat convention yang bernama KLCC juga iaitu Kuala Lumpur Convention Center ya. Terdapat juga satu akuarium. Jadi jikalau tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai anak-anak mahukan anak-anak melihat ya kehidupan laut ya seperti coral ataupun pelbagai jenis ikan ya sudah pastinya akuarium ini sangat-sangat unik sekali ya. Dan di KLCC ini juga terdapat juga satu masjid yang sangat cantik. Jadi jikalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai waktu terluang ya mau bersembahyang ya dicadangkan mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh bersembahyang di Masjid As Syakrin ini ya. Keunikan bangunan ini, bangunan masjid ini yang pertama sekali ianya tidak mempunyai menara ya. Ini adalah kerana ya mengikuti Tun Dr. Mahathir sememangnya ya bangunan kembar itu adalah menara untuk masjid ini. Yang keduanya ya masjid ini juga mempunyai satu keunikan di mana ya ahung di sini ya imam di sini menggunakan bahasa Inggeris ya. Jadi ini adalah untuk orang-orang antarabangsa yang tinggal, orang-orang Islam ya antarabangsa yang berada di Kuala Lumpur ini
ya. Jadi ini adalah keunikan Masjid As Syakirin ini, ya. Jadi selain daripada itu di waktu malam, ya, jikalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai waktu, ya, mungkin dalam waktu jam 8, 9, ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh, ya, sampai ke Sky Bar di Hotel Trader. Sememangnya hotel ini adalah satu hotel mewah 5 bintang, ya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, ya, betapa cantiknya bangunan kembar KLCC, ya, di waktu malam jikalau tuan-tuan dan puan-puan berada di Sky Bar ini, ya. Jadi selain daripada itu, ya, berada di depan Convention Center, ya, terdapat satu jambatan, ya, dan kerajaan Malaysia telah membina jambatan sepanjang 500 meter ini, ya, dengan menggunakan lebih kurang 100 juta ringgit, ya, agar orang-orang ataupun pelawat-pelawat boleh, ya, mengunjungi KLCC dan juga Bukit Bintang pada waktu yang sama, ya. Jadi di sini, ya, adalah sebabnya kenapa tuan-tuan dan puan-puan boleh menghabiskan, ya, keseluruhan hari di KLCC, ya. Jadi jikalau tuan-tuan dan puan-puan melawat ke KLCC, ya, tolong ambil perhatian, ya, terutamanya jikalau tuan-tuan dan puan-puan berada di tingkat paling bawah, iaitu tingkat basement, ya, tolong ingat sememangnya di tingkat paling bawah itu tidak ada pintu keluar, ya, kerana mengikut pengalaman saya bila saya membawa rombongan pelancong-pelancong ke Suria KLCC ini, sememangnya ada juga orang yang sesat dan tercari-cari pintu keluar, ya. Jadi tolong ingat tingkat bawah basement itu tidak mempunyai pintu masuk. Dan selain daripada itu, ya, jikalau tuan-tuan dan puan-puan adalah anak-anak muda yang merupakan pasangan baru, ya, bila melawati taman-taman ini, tolong jangan berintiman, ya, kerana sememangnya Malaysia ini merupakan sebuah negara Islam, jadi, ya, tidak boleh berintim, kerana sememangnya di taman itu terdapat pengawal-pengawal yang nanti, ya, akan menghalau anda ataupun polis-polis mempunyai hak menyaman anda jikalau anda berintiman di taman itu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sudah pastinya saya harap jikalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai apa-apa pertanyaan, sama ada tuan-tuan dan puan-puan ataupun kawan-kawan saudara yang mau ke Malaysia, yang mau menyewa kenderaan, ya, mungkin boleh menulis kepada saya ataupun, ya, WhatsApp kepada saya juga, ya. Selain daripada itu, sudah pastinya saya berharap tuan-tuan dan puan-puan sudah, ya, suka pada video ini, ya, dan mendaftar sebagai subscribe ataupun berkongsi agar, ya, bila saya memaparkan video yang baru, tuan-tuan dan puan-puan akan menerima video-video ini, ya. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya, dan sangat berharap tuan-tuan dan puan-puan telah, ya, menikmati keseluruhan video ini. Sekian, terima kasih.